Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah Dr. Rosli alias Awang bin Muhyiddin. Nama saya Muhammad Aryan bin Abdul, nomor matriks BB231110115. Berdasarkan tugasan individu yang diberikan, saya telah memilih syarikat penerbangan Air Asia daripada korporat tempatan bagi mengkaji tadbir urus dalam syarikat tersebut. Bagi tugasan individu, saya telah memilih corporate governance atau takbir urus syarikat. Yaitu terdapat 3 isu. Yang pertama, isu pemakaian sopan bagi pramugari. Yang kedua, isu keselamatan. Dan yang terakhir, isu peralatan kapal terbang. Bagi pengenalan syarikat Air Asia ditubuhkan pada tahun 1993 dan mula beroperasi pada sekitar November 1996. Asalnya diasaskan oleh sebuah konglomerat Malaysia. Pada 2 Disember 2001, syarikat penerbangan bekas konglomerat Malaysia dibeli oleh usahawan muda Tony Fernandes dengan jumlah hutang 40 juta ringgit Malaysia. Tony Fernandes ini telah berpusing-pusing untuk menjana semula keuntungan sekitar syarikatnya pada 2002 dan melancarkan laluan baru dari stasiunnya di Kuala Lumpur. Asia produk strategi tertumpu kepada menyediakan keselesaan kepada tetamu melalui kemudahan yang cekap yang memenuhi piawaian industri serta penerbangan tetap dan sambungan dari rangkaian ke rangkaian yang selamat. Memasuki isu yang pertama, yaitu isu menutup aurat bagi pramugari. Perkembangan yang ditunjukkan oleh syarikat penerbangan Air Asia seringkali mendapat perhatian oleh semua lapisan masyarakat. Namun begitu, kini ia berhadapan dengan berita yang memalukan apabila syarikat penerbangan tersebut berdiam diri terhadap arahan menutup aurat bagi pramugari. Pada tahun 2018, akhbar tempatan Malay Mail Online telah menyiarkan artikel bertajuk Air Asia Firefly Crew Must Now Wear Tudung for Aceh Landings. Melalui artikel tersebut, satu arahan telah dikemukakan oleh Kerajaan Aceh supaya semua syarikat penerbangan yang mendarat di Aceh mestilah mengenakan pakaian menutup aurat bagi Muslim dan pakaian sopan bagi pramugari beragama selain agama Islam. Cara Air Asia mengatasi ialah dengan cara pihak pengurusan syarikat penerbangan tersebut telah mengambil pendekatan dengan cara hanya mengantar anak kapal lelaki sahaja akan membuat penerbangan ke Aceh. Memasuki isu yang kedua, yaitu isu keselamatan. Beberapa penumpang daripada Air Asia meluahkan rasa tidak puas hati apabila melihat syarikat penerbangan kapal merah itu seolah-olah tidak mempedulikan isu keselamatan melibatkan penumpang-penumpang. Mewakili kumpulan penumpang itu, Brian Eng berkata insiden berlaku pada 1 Mei lalu ketika mereka menaiki salah satu pesawat Air Asia yang sepatutnya berlepas dari Guangzhou, China ke Kuala Lumpur. Menurut Brian Eng, penumpang dimaklumkan bahawa pesawat itu perlu kembali ke Guangzhou setelah 30 minit selepas ia berada di ruang udara. Susulan terdapat isu teknikal melibatkan masalah tekanan udara yang serius. Katanya sebelum pesawat itu mendarat, pesawat itu perlu berada di ruang udara China selama hampir 2 jam bagi membakar minyak sebelum mendarat. Tambahan pula, syarikat penerbangan tidak menepati perjanjian kerana penumpang terkejut apabila diberitahu mereka bakal menaiki pesawat yang sama. Seterusnya iaitu cara mengatasi isu keselamatan. Syarikat penerbangan kapal merah ini telah membuat bayaran balik kepada penumpang ekoran daripada isu tersebut. Tambahan pula, syarikat tersebut juga memberikan voucher kepada pelanggannya. Akhir sekali, melalui tontonan video tersebut terdapat isu peralatan kapal, yaitu gambar tular kerusi pesawat penerbangan Air Asia yang dipenuhi dengan pita pelekat kuning. Ketua Kejuruteraan Air Asia, yaitu Melvin Tan, dalam satu kenyataan berkata perkara itu terjadi susulan kekurangan bahan gantian dalaman yang dihadapi oleh pihak syarikat penerbangan terbabit.
Oleh itu, syarikat penerbangan ini telah membuat tempahan awal untuk barangan gantian tersebut, tetapi akibat sedikit kelewatan menyebabkan syarikat tersebut perlu meneruskan penerbangannya. Itu sahaja daripada saya Muhammad Aryan bin Abdul. Sekian dan terima kasih.